المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من بعد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melimpah dan rahmat daripada Allah. Maka kita dipertemukan pada malam ini dan insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita yang mana kita sudah sampai pada hadis yang 150 yang mana disebut di dalam hadis 152 والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. Kemudiannya وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua membahaskan sebelum ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis yang ke-151, yang mana Nabi SAW disebut daripada riwayat Uqbah, walahu an Uqbah bin Amir 3 sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihi. Dan baginya juga yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri an Uqbah bin Amir 3 sa'at, 3 waktu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana. 3 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami. Yanhana, bila sebut yanhana, di situ fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini memberi maksud berterusan, benda itu terlarang sampai sekarang. Yanhana an nusalli fihi, iaitu Nabi melarang kami dan sampai sekarang terlarang, iaitu kami sembahyang di dalam 3 waktu. Dan dilarang juga kami an-nabwa fihinna mautan, dan dilarang juga kami untuk menanam mayat-mayat yang mati di kalangan kami pada 3 waktu. Ini yang sebelumnya. Bila waktu itu, hina tatla'u syamsu bazighatan hatta وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيق الشمس للغروب. Yaitu waktu yang pertama disebut hina tatlu'u syams, yaitu ketika mana permulaan matahari terbit sehingga naik tinggi. Kemudian yang kedua, pada waktu berdirinya betul-betul tepat tengah hari hingga tergelincirnya matahari. Dia kata hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi. Start bila Nabi larang kita supaya jangan sembahyang sunat-sunat dan jangan tanam mayat, iaitu yang pertama sekali ketika naik matahari, yang mana naiknya matahari itu sehinggalah dia itu sampai ke tengah-tengah langit. Matahari terbit sehingga naik tinggi, bazighatan, naik tinggi, sehingga tertafi', maka di situ waktu yang dihalang. Start daripada matahari itu naik sampai naik tengah-tengah matahari, iaitu lebih kurang kalau kita tengok kita pegang, yaitu qadra rub'in, yaitu qadar lembing. Nanti kita cacak lembing, tengok daripada jauh matahari ada atas lembing, maka itu memanggil sudah sampai dah waktu dia boleh. Maknanya mungkin di situ waktu syuruk ataupun waktu duha.
Kemudian tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia kata wa hina yaqumu qa'imul dhahira hatta tazul asy-syams. Dan ada satu waktu lagi, iaitu apabila matahari betul-betul qa'imul dhahira, tengah-tengah langit. Matahari duduk tengah-tengah langit, diharamkan kita sembahyang waktu itu dan tanam mayat sehingga bila waktu dia? Sehingga masuk waktu zuhur, tergelincir matahari. Dan waktu tu yang paling sekejap saya. Dalam ada setengah ulama kata dalam beberapa saat. Takut-takut sebahagian sembahyang kita termasuk ketika kita sembahyang sunat waktu tu masuk waktu tu. Wa hina tatadayyafu syamsu lil ghurub, dan begitu juga apabila waktu matahari itu sudah sengit, maknanya sudah cenderung ke arah barat, nak lenyap, maknanya nak ghurub, nak terbenam. Ini tiga waktu yang Nabi SAW larang kita supaya janganlah kita sembahyang pada waktu itu dan tanam mayat. Kemudiannya bila 152 sambungan daripada situ perbahasan wal hukmu tsani 'inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bi sanad dhaif wa zada illa yaum al-jum'ah. Kecuali pada bab waktu yang kedua, iaitu naiknya matahari betul-betul tengah langit sampai tergelincir, dikecualikan hari Jumaat. Hari Jumaat waktu itu tidak mengapa kalau kita nak sembahyang. Hanya hari Jumaat kalau kita tengok riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan rahmati Allah, begitu juga dia kata pada hadis 153, maka dia kata wa kadza li Abi Daud an Abi Qatadah nahwa. Begitu juga kalau riwayat Abi Daud dan Abi Qatadah sama macam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, yang mana kecuali hari Jumaat. Dan kalau kita tengok di sini, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nisfan nahar illa yaum al-jum'ah. Dan Nabi tidak suka sembahyang pertengahan siang kecuali hari Jumaat. Maknanya tengah siang matahari tak tengah langit, maka Nabi tidak sembahyang kecuali hari Jumaat. Nabi buat sembahyang sunat sementara tunggu nak masuk waktu zuhur, dan bila pergi ke masjid maka dia sembahyang waktu itu saja, hari Jumaat. Maka dengan itu jelas pada kita bahawa hari Jumaat tidak termasuk dalam waktu yang kedua tadi yang diharamkan, dan dia diistisnakan, dikecualikan. Itu hadis yang ke-153. Sambungan sebenarnya cerita daripada hadis yang ke-151. Maka 152 menceritakan lagi tentang apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, dan 153 disebut oleh Abi Daud dan Abi Qatadah tentang pengecualian hari Jumaat. Baik, kita tengok sekarang ni hadis yang 154. Wa an Jubair ibn Mut'im, an Jubair ibn Mut'im qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadha al-bayt wa shalla ayata sa'atin sya'a min laylin aw nahar. Rawahu al-khamsah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Tuan-tuan rahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Jubair ibn Mut'im, yang mana dia ni tuan-tuan rahmati Allah seorang sahabat Nabi SAW. Dia nama dia Abu Muhammad Jubair ibn Mut'im ibn Adi bin Naufal al-Qurashi al-Naufili, kunyatuhu Abu Umayyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dia di sahabat Nabi nama Jubair. Dia Islam sebelum pembukaan Mekah. Dan kemudian dia turun Madinah. Dia pergi ke Madinah dan dia mati dekat sana. Dia mati dekat Madinah. Dia tanam dia dekat Madinah. Seperti mana juga Rasulullah SAW. Dia mati dekat sana, umur dia ada yang kata, bila tengok daripada khilaf riwayat 54, ada yang kata 57, ada yang kata umur dia 59 meninggal. Jadi ada yang kalau kita meninggal bawah 60 standard tu, ada juga yang meninggal dalam.
Bahkan ada juga yang meninggal kecil, macam anak-anak Nabi SAW meninggal kecil. Nabi ni Allah uji cukup dahsyat. Daripada sudut anak Allah uji dia, daripada sudut isteri Allah uji dia, daripada sudut dia dengan dakwah dia Allah uji. Kerana itu dia masuk dalam ulul azmi, Nabi-Nabi yang paling banyak ujian, dan dia yang paling tinggi, Nabi Muhammad SAW. Bab anak bagi rahmat Allah, dapat masa tu kebanggaan warak, dapat anak lelaki, dapat anak lelaki mati, dapat anak lelaki mati, dapat anak lelaki mati. Lepas tu orang Quraisy pula kutuk dia sebab dia tak ada anak lelaki. Dalam keadaan tu dia cukup tertekan, sehinggalah Allah SWT turunkan surah Al-Kawthar, pujuk Nabi SAW. Inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang itu kata kau gini, dia orang yang sebenarnya putus keturunan. Walaupun dia orang nampak Sohail ada anak lelaki, tapi dia orang putus keturunan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW dalam usaha dalam ni dia teruskan perjuangan dia. Maka kita kat dunia ni kalau ada ujian sikit-sikit tu, lepas tu dah give up tuan-tuan, dah lebih tuan-tuan, malu kita. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Kita yang antara yang masuk awal sebelum umat lain, tuan-tuan. Kita ni umat yang pertama selepas Rasulullah masuk syurga. Kita lah umat Nabi Muhammad masuk. Lepas tu baru diikuti umat-umat lain. Walaupun kita umat yang last, tapi kita yang masuk awal. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW. Jadi kena ikut Rasulullah. Tuan-tuan, jadi Jubair ni tuan-tuan rahmati Allah, dia ni cukup alim. Dia alim dalam bab apa? Bab keturunan, bab nasab orang-orang Quraisy. Dia tahu. Maknanya benda nasab tu maknanya pengetahuan dia tentang nasab, asal keturunan sesuatu kabilah dan sebagainya, dia cukup pakar. Dan dia ambil ilmu ni daripada siapa? Daripada Abu Bakar sendiri. Bab keturunan. Kita ni bagus, gaji-gaji keturunan kita tak tahu main mana keturunan. Jadi mana tahu balik Bangladesh lah, mana tahu kita balik India, atau mana tahu kita balik Yaman ke Hadramaut. Kita ni banyak, kita kat Malaysia ni banyak balik orang sebenarnya. Nak kena cek kecuali orang asli. Orang asli tu yang dia nama dia orang asli. Kita kata saya orang Malaysia, saya orang Malaysia, dah mungkin awak asal lain. Yang orang Malaysia betul tu orang asli, dia memang duduk sini. Dulu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, mungkin kita ada balik ke Belanda, Bugis, cari keturunan. Sonok cari keturunan ni gaji. Bukan kita nak berbangga-bangga sangat keturunan ni, kita nak tahu kita bagaimana. Boleh, tak ada masalah. Ada sahabat-sahabat saya dekat Yaman, Hadramaut, kalau balik pergi Hadramaut, dia jumpa saudara-saudara dia. Sonok ni, sonok. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada seorang masa dekat Yaman tu, salam-salam tu tanya, awak asal mana? Orang Yaman kata tanya, kat Hadramaut kalau salam, awak ni dia tak tanya asal mana. Kita kalau tanya asal mana, Melaka. Dah. Orang Yaman Hadramaut kalau dia tanya asal mana, dia tak kata asal Seoul, dah, ataupun asal Eden, ataupun asal Sayyidina Sa'ad. Dia akan kata asal mana? Asal yang apa ni? Yang dia dapat detect jenazah. Ada seorang sahabat tu, bila tanya sampai kali ni macam orang Yaman, bila tanya asal mana? Taj Mahal. Dia lebih gua lah, sebenarnya dia asal India. Dia asal mari sana. Dia tu asal keturunan dia kaji. InsyaAllah. Dari tu kali-kali kita ikut sampai Hindu. Indonesia ada baru. Dia sampai ke Aceh. Keturunan Sultan tau, Sultan Aceh tu, Syed Qasim. Oh sampai situ. Syed Nasir. Syed Nasir. Sultan Aceh. Kita dulu, Syed Nasir. Keturunan dia balik sana. Ya, tak tahu dia tu balik mana pula. Tu dah cari kaya lah, tapi sambil tak ada apa-apa, kena cari dia. Maknanya setakat dia keturunan tidak menyala. Risau juga. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, dia ni hebat dalam bab nasab. Dia cari nasab dan dia belajar daripada sahabat. Dia meriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW,
Ya Bani Abdi Manaf, disebut wahai Bani Abdi Manaf. Maksudnya Nabi kata kepada golongan Bani Abdi Manaf, yang mana ianya golongan keturunan kabilah Nabi SAW itu. La tamna'u ahadan, dia kata janganlah kamu menghalang ahadan, seorang pun tafa fi hadzal bait. Jangan kamu halang seorang pun nak tawaf di rumah Allah ni, iaitu Baitillahil Haram, wa shalla ayyata sa'ah sya', dan jangan halang dia orang ni daripada nak sembahyang bila-bila dia orang nak sembahyang, sama ada min lailin aw nahar, malam ke siang ke, jangan halang, biar dia orang sembahyang. Ini satu hadis diriwayatkan oleh 5 perawi, wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Rawahul khamsah, maknanya musnad yang mana wa sahahu Tirmidzi dan ditashihkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Yang mana tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajahu Syafi'i, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i wa Ahmad wa Darqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Hakim min hadis Jubair aidan, wa akhrajahu Darqutni min hadis Ibnu Abbas wa akhrajahu ghairuhu. Banyak orang yang mengeluarkan riwayat hadis. Jadi hadis ini jelaslah menunjukkan pada kita, yang saya sebut dulu, orang bila pergi Mekah, bila dia tengok orang kat Mekah tu dekat Masjidil Haram sembahyang ikut dan maghrib, tak kira waktu-waktu kita mengaji 5 waktu diharamkan sembahyang, dia orang dipakat sembahyang je. Dapat asar pun sembahyang, lepas zuhur pun sembahyang, buat sembahyang je. Dia kata, lepas tu dia marah ustaz kat Malaysia, dia kata ustaz-ustaz kat Malaysia ni lebih-lebih tambah-tambah orang Arab kat sana sembahyang okey je. Tak ada pun ini tak boleh, ini tak boleh. Sebab semayang ni benda ibadat dia. Dia pun pandai-pandai nak syarah. Tu pasal dekat sana dia tak kira sah, dia semayang. Kita pasal apa nak sekat-sekat ni, dah lah dia mesti pula, dah lah ibadat pula semayang. Hadis ni tolak. Sebab hadis ni pengecualian. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahawa hadis ini tetap digunakan walaupun di Masjidil Haram. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, maka wa dhahaba Syafi'i wa ghairuhu ila al-amal, dan selain daripada ulama ila al-amal bi hadzal hadis. Kita beramal dengan hadis ini. Dan hadis yang sahih qalu li anna ahadits an-nahy qad dakhala takhsis al-fa'idah عنها والنافلة التي تبطل وضعف جانب عمومها تخصص أيضا بها الحديث. Apa itu sebab yang mana tuan-tuan rahmati Allah, yang pasti bahawa mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawa kita beramal, dan ini pengecualian yang khusus, pengecualian bagi Baitillahil Haram. Itu satu perbahasan yang mana dikuatkan pula Imam Syafi'i. Kalau hadis tu ada orang kata tak berapa tu, dikuatkan pula satu riwayat daripada Ibn Hibban dalam Sahih dia. Yang ini pula dah dikata apa riwayat ni? Ya Bani Abdul Muttalib. Dia kata ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak bangsa Abdul Muttalib, in kana lakum min al-amri syai' fala a'rafna ahada minkum yamna'u man yusalli 'inda al-bait ay sa'at isya' ilaih. Lafaz yang lebih kuat juga, yang mana jangan kamu melarang orang sembahyang di tempat ini bila-bila dia nak buat, malam ke siang seperti ini. Jadi kuat di situ. Perbahasan lagi daripada hadis ini, timbul persoalan. Fahal yaftasu dhalika bil Masjidil Haram atau yajuzu fi jami'i buyutil haram? Jadi persoalan sekali orang tanya, yang kata boleh sembahyang tak kisah bila-bila waktu, walaupun waktu yang 5 ni, adakah dia khususkan hanya pada Masjidil Haram saja, iaitu Masjidil Haram, masjid tu, ataupun semua rumah-rumah yang ada di Mekah? Sebab Mekah ni orang panggil Haram Mekah. Jadi bila ditanya macam tu, adakah khusus untuk Masjid Haram atau Haram Mekah semua? Maka fi wajhan, maka ada dua pendapat di situ. Wassawabu, dan yang paling benar dan paling kuat, annahu ya'ummu jami'il haram. Sesungguhnya boleh semayang apa pun seluruh Mekah. Jadi kalau kita tengok pada sini, maka Madinah tidak termasuk. Di sini maksudnya haram Mekah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab hadis itu ditujukan kepada Masjidil Haram, iaitu ketika mana Nabi di Makkah, haram Makkah.
Maka di sini nak sembahyang pun dekat hotel kita pun boleh sembahyang, ikutlah sembahyang apa dah waktu apa pun sembahyang. Tidak termasuk dia pengecualian daripada 5 waktu yang diharamkan. Yang tadi 3 waktu tu, 3 waktu yang berkaitan dengan masa, 2 lagi berkaitan dengan selepas asar dan selepas subuh, selepas sembahyang subuh. Baik. Itu dia tentang pengecualian bahawa kita kalau di Mekah, ni tahu ni siapa yang pergi Mekah, maka buatlah yang terbaik. Jangan mata khayal dengan kecantikan yang dah ada sekali kat Mekah. Orang balik-balik sekarang ni bila tanya, cantik Ustaz, sekarang Mekah cantik Ustaz, dia punya jam besar. Lepas tu dia kata hotel-hotel dia pun luar dah Ustaz. Jadi kalau boleh kita pergi sana, lebih tumpu kita pada ibadah kita, tengok Kaabah tu, Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seterusnya itu hadis yang ke-154. Hadis yang 155. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر baik. Hadis disebut an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-humra. Jadi bila kita baca, dia slow sikit itu. Qala asy-syafaqu al-humra. Kalau kita baca wasallam qala asy-syafaqu al-humra, itu kata takut kita tak ada apa nak nampak. Tapi bila kita buat intonasi macam itu, nampak. Bila dia kata asy-syafaqu, maknanya dia kata Nabi nak beritahu syafaq itu apa? Air itu al-humra. Apa maksud dia? Daripada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar ni pun jadi sahabat. Sebab sahabat dikira walaupun Nabi umur dia masih di bumi, dia sahabat ni macam mana nak tahu orang tu dia boleh digelar sahabat? Dia tu hidup zaman Nabi, tak kira lah dia dah jumpa Nabi masa kecil ke. Tetapi syaratnya dia jumpa Nabi ketika Nabi hidup, dan dia jumpa Nabi dekat atas bumi, dan dia jumpa Nabi SAW ketika janda. Ini sahabat, kena ada syarat. Jadi ada orang kata, Ustaz, Nabi Musa tu sahabat Nabi ke? Sebab dia jumpa Nabi? Ya, tapi dia tak jumpa atas bumi, dia jumpa dekat langit. Dia bukan sahabat, dia Nabi. Ustaz, saya baru ni mimpi Rasulullah, kira saya ni sahabat Nabi ya? Dah, sebab awak mimpi Nabi, awak jumpa Nabi. Satu bukan dalam jaga, satu lagi Nabi dah meninggal, awak mimpi. Awak bukan sahabat. Tapi saya sahabat. Awak takut kan keluar pula yang mengaku Nabi, dia agaknya dia dah murid mengaku Nabi, orang tak tahu percaya, dia mengaku sahabat. Takutlah, na'udzubillah, mudah-mudahan tak ada. Tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, tak boleh. Tak boleh kita kira macam tu. Dan makna jadi itu, kalau Nabi tua macam mana pun, sebelum Nabi mati, ada budak yang dah berjumpa Nabi, dan budak tu kenal Nabi, maka ketika itu dia dikira sahabat. Macam anak Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kecil lagi, rupa Rasulullah SAW. Nampak dia kata, dia terjemahkan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga siapa? Abdullah bin Abbas, pun budak lagi masa Nabi SAW, dan dia dikira sahabat Nabi SAW. Dia meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, syafaq itu ialah warna merah. Dia sebenarnya tak kat tu je, tapi dalam cara tafsir itu dia di tepi langit pada waktu terbenamnya matahari sampai waktu Isya. Dan ini telah diriwayatkan oleh Darqutni dan ditasahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan selainnya, dan ianya mauquf ke atas Ibn Umar. Maknanya hadis ini ada perbahasan dia, yang mana ianya tidaklah fi martabah sahih, bukanlah hadis yang sahih. Mungkin dia itu hadis yang dhaif, cuma dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka Nabi nak beritahu syafaq tu apa. Sebab kita bila masuk maghrib, dia kata apa? Terutama hadis, sebab hadis ni panjang sebenarnya, dia ambil yang ujung.
Hadis ini dikata fa idza ghaba syafaq wajabat as-salat. Sekiranya hilang saja syafaq, aku mau panggil yang warna-warna merah. Masuk waktu maghrib tu nampak merah-merah tu, panggil bahasa Melayu apa tu tak? Siapa? Apa? Mega atau Morgan? Bukan. Mega. Orang panggil mega. Saya ingat ni apa? Yang lagu orang berada tu, saya ingat dia sebut mega. Berada apa tu? Pasal panjang. Kita apa? Fa idza qaba syafaq wajabat as-salat. Jadi mega tu, bila sebut syafaq, mega tu apa benda? Nabi kata, iaitu warna mega di kaki langit ketika nak sampai waktu isyak. Hilang saja mega itu, sudah masuk waktu isyak. Wajibat salat, wajib salat apa? Salat isyak. Maka di sini dikata, wa waqtul maghrib, wa waqtu salatul maghrib ila an tadhhab humrat syafaq. Waktu maghrib, waktu dia bilang sehingga hilang warna mega di kaki langit. Walau bagaimanapun kita tengok Syafi'i dalam mazhab Syafi'i yara anna waqt al-maghrib aqiba ghurub asy-syams bima yattasi' li 5 rak'at yaitu wa mudhi qadr at-taharah wa sitr al-awrah wa adhan wa iqamah wa la ghair. Manakala Imam Syafi'i mengatakan bahawa waktu maghrib itu selepas terbenamnya matahari, dan bila terbenamnya matahari, waktu dia start daripada situ dikira cukup 5 rakaat sembahyang, termasuklah di situ cukup sebelumnya itu bersuci, tutup aurat, azan, iqamah, itu daripada awal. Bersuci, tutup aurat, azan ataupun azan, bersuci, tutup aurat, bersuci, kemudian iqamah, sembahyang 5 rakaat, habis waktu maghrib. Itu saja waktu maghrib. Jadi tuan-tuan, kita mudahlah kita tengok apa takwim kita kan. Jadi maghrib waktu dia iaitu yang itulah yang kita pegang daripada mazhab Imam Syafi'i. Cuma kaul yang dibagikan kat dalam ni, yang dalam kitab Isyarah ni, ini kaul Imam Syafi'i, kaul qadim. Kaul jadid. Tetapi sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling asah kita gunakan tetap yang sama. Sebab Imam Syafi'i dia ada 2 pendapat berdasarkan hadis Nabi dalam bab ni. Satu dia kata yang ini, satu lagi dia tetap berpegang bahawa maghrib itu waktu masuk dia start daripada terbenam matahari dan habis dia hingga hilang mega warna merah. Jadi dah dikaji para ulama, maka keluar takwim lebih kurang isyak masuk pukul 8 apa? Sebab kita kalau daripada sini tempat kita ni, kita nak tengok kaki langit, kita tak boleh nampak, dia kena naik bukit tu. Naik bukit baru nampak jelas. Macam orang-orang kalau kat Mesir, antaranya yang nak tengok betul-betul nampak jelas Bukit Tursinan. Dia naik Bukit Tursinan, dia boleh nampak dekat kaki langit. Itu nampak jelas. Tapi kita kalau kat rumah kita tengok, dia tak berapa nampak, takut terlindung dia dengan bahagian bumi-bumi yang lain. Sebab kita duduk di bahagian bawah. Kerana itu benda ni perlu dikaji. Dan alhamdulillah kita dipermudahkan. Cuma kita nak tahu macam mana dia orang dapat benda. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpegang pada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yang mana ianya sehinggalah sama macam tadi, sehinggalah hilangnya merah di kaki langit, ya. Ustaz, bila hujan macam mana tuan-tuan? Nampak tak? Mega. Tadi itu dia buat kalau sekiranya pada waktu yang mana masuk dia ni sebab hujan yang lebat ataupun mendung yang sangat, kadang-kadang kita tak nampak yang merah dia tu, maka kan itu dibuat anggaran waktu maghrib daripada mana sampai mana dan berapa minit waktu maghrib. Kan itu ketika itu bolehlah kita taklid kepada apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Masuk dia waktu maghrib, terbenam macam matahari, semayang 5 azan, dikira masuk start daripada azan, lepas tu bersuci, tutup aurat, semayang 5 kali rakaat, 5 rakaat, maksudnya semayang maghrib 3 rakaat, ba'diyah dia 2 rakaat. Itu maksudnya. Lepas tu habis semayang maghrib. Masuk dah waktu isyak kita. Ya. Jadi tuan-tuan, kata Allah jangan pula kita itu. Mungkin rumah kita tengah lain-lain, ustaz dah masuk isyak, dia pun semayang semua. Kalau
Kalau ikut sebenarnya tak masuk lagi kalau kita tengok takwim. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebut di situ itu hadis yang ke 155. Kita tengok pada hadis 156. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajru fajran, al-fajru fajran, fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajru tahrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yuhillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Sahihah. Dua-dua itu mentasbihkan hadis. Dia sebut bahawa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekarang ni tuan-tuan apa? Dia rujuk sikitlah tuan. Malam tu asal saya masih batuk je tak baik-baik. Anak-anak batuk ya. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, fajar itu ada dua fajar. Fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama Nabi kata, ini Nabi tak ikut urutan juga, Nabi terus kata dia ada dua. Apa dia? Yang pertama kata yang pertama Nabi sebut kat sini, sebenarnya yang kedua ni. Kalau ikut urutan, mula-mula fajar kazib, lepas tu fajar sadiq. Nabi kata apa? Fajrun yuharrimu ta'am. Ada sejenis fajar yang mana diharamkan makan. Diharamkan makanan ketika itu dan dihalalkan di dalam sembahyang. Pasal besar fajar apa haram makan. Saya selalu berdal saja. Fajrun yuharrimu ta'am wa ta'illu fihi as-salat. Iaitu orang panggil kita tempat puasa. Bila nak puasa, ada fajar yang mana diharamkan makan. Di waktu apa ni fajar apa ni? Ini fajar shadiq kan. Diharamkan makan bila dah start naik fajar shadiq dah masuk waktu subuh dan dihalalkan solat. Artinya ketika tu boleh solat. Solat manusia di sini solat subuh, ya. Nah, solat sunat tu tak apa, Kemudian fajar yang seterusnya Nabi kata wa fajrun tahrumu fihi salat. Ada jenis fajar yang mengharamkan solat, iaitu solat subuh. Wa yuhillu fihi ta'am, dan ketika itu makanan boleh, maknanya boleh makan. Ini orang panggil fajar kadzib. Di zaman Rasulullah SAW, azan fajar kadzib diazan oleh siapa? Ummu Maktum, buta. Azan subuh, fajar shadiq diazan oleh siapa? Bilal. Betul, boleh bayar betul. Waktu ni Allah beri kelebihan. Dia buta tu kan? Dia buta, tapi fajar kadzib tu dia boleh rasa. Dia boleh azan. Waktu. Kelebihan Allah bagi. Allah ni sifat harus bagi Allah, boleh sifat harus. Iaitu Allah kalau nak buat satu, Allah boleh buat. Allah nak tinggal, Allah boleh tinggal. Dia nak jadikan gunung lewas, boleh. Dia nak biarkan gunung tu macam tu je, boleh. Itu sifat harus bagi Allah. Macam orang buta, Allah tak bagi dia boleh azan, boleh. Allah tak bagi dia tak boleh azan, tak mampu, tak boleh. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan orang buta. Jadi sebenarnya kita hidup kat bumi ni, orang buta, orang pekak, orang cerdik, orang apa. Sebenarnya hakikat kita pada manusia kita nampak macam berbeza, kesian dia cacat atau sebagainya. Tapi hakikat di sisi Allah sebenarnya semua itu sama. Yang buta Allah bagi kelebihan lain. Yang jerit pula, walaupun jerit tapi tak faham salah. Mata jerit tapi tak faham. Tu nampak macam wajah tapi tak faham. Tak nampak kebesaran Allah. Telinga capak tapi tak mau dengar ceramah. Tak nak dengar ilmu, baca ilmu. Jadi tuan-tuan, banding dia dengan orang tak dengar tuan-tuan. Macam abang saya tak dengar, tapi kerap pergi majlis ilmu tuan-tuan, majlis geng-geng dia lah. Ceramah, ustaz ceramah sebelah tu buat isyarat tuan-tuan. Dengar balik, cerita balik kita. Banyak juga ilmu dia dapat. Kita kadang-kadang terima dengar cantik apa semua, tapi tak pernah nak dengar. Tuan-tuan dan rahmat Allah, saya pernah pergi satu tempat siang mengajar. Saya kata, ni kat sini ni apa tajuk kita nak mengajar? Ustaz, tulis hari 40 akhir zaman. Weh, panjang 40 hari ni nak ceramah ni kan? Anda kata. Tapi saya bawa ni hari 40 lain. Oh dia mula, tak kisah Ustaz, jadi nama dia 40.
jujur, kita ni bila dengar memang dia orang gelak-gelak tu kan. Tapi bagi kita dia orang ni macam tak berapa edah, tak berapa kisah. 40 lah tak. Yang penting Ustaz ceramah buat lawak sikit tak. Ingat aku badut. Mari sini nak buat lawak. Pergi tengok, ni aja lawak, rumah aja lawak. Tu betul-betul badut. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Ini masalah penghargaan. Sebab saya juga takut. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, ma wasala man wasal, tidak ada orang sampai kepada orang yang telah sampai illa bihurmatil ilm. Yang mana kita ni tidak akan sampai pada orang yang telah sampai sebelum kita, yang makamnya tinggi-tinggi, Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat yang mana mereka dengan Allah cukup cinta, cukup kuat, cukup dekat. Kita tak akan sampai kepada mereka kecuali dengan cara apa? Bihurmatil ilm, dengan menghormat ilmu. Maknanya bila menghormat ilmu tu, segala benda yang berkaitan dengan ilmu tu kita hormat dan kita aula. Dan disebut wa ma saqata man saqat, dan tidak ada orang yang jatuh pada orang yang telah jatuh, yang telah hina, yang dihinakan Allah, illa bi tarki hurmatil ilm. Dia orang ni jatuh hina dia daripada pandangan Allah kerana apa? Kerana meninggalkan penghormatan kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita takut kita dihina Allah kerana memandang enteng ilmu Allah. Tuan-tuan, ilmu yang wajib tuan-tuan apa dia? 3. Dan kita bila baca hadis Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu kepada semua muslim. Tak ada perasaan nak bertanya. Bila kita dengar hadis tu, tak ada rasa nak bertanya. Tak. Nabi kata menuntut ilmu tu fardu bagi semua setiap muslim. Ustaz, minta maaf Ustaz, kita ni ilmu kat muka bumi ni banyak Ustaz. Yang mana tu yang fardu Ustaz? Kita tak bisa risau. Sebab bila kata fardu, maknanya kalau kita tak cari ilmu tu berdosa. Tuan-tuan dan rahmat Allah, berdosa kita tak mempelajari ilmu. Jadi apa dia? Maka disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, maksud daripada hadis itu talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Ilmu apa yang fardu? Sebab kalau kita kata alah semua ilmu Ustaz, matematik, bahasa Inggeris, sains, itu ilmu belaka. Tapi kalau semua itu wajib, rugi dah tak? Maka yang wajib apa dia? Dibagikan kepada 3 oleh para ulama dasarkan fahaman pada hadis Nabi. Iaitu ilmu yang pertama yang wajib mesti kita cari. Lepas tu bila dah wajib pula, mesti kita nak tanya Ustaz, bila dah wajib, takat mana kita nak mengaji yang wajib Ustaz? Takat mana kita nak mengaji? Maka yang pertama dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid wajib kita mengaji. Kita ni kalau tak mengaji tuan-tuan rahmati Allah, maka kita takut kita berdosa. Dan sampai hak mana kita nak mengaji ilmu tauhid? Iaitu cukup sampai setakat iaitu kita mengenal alim. Tuan-tuan tahu tak bila maksud alim itu maksudnya? Maknanya mengetahui, berilmu tentang perkara. Tuan-tuan yang sekarang yang duduk depan saya, kita mengaji mana-mana surah yang mengaji saya. Bila saya sampaikan ilmu, tuan-tuan bila dengar, tuan-tuan baru dapat maklumat dan tuan-tuan kenal apa yang saya cakap. Maksud saya macam mana? Contohnya bila saya cerita kereta, tuan-tuan kenal kereta. Contohnya banyak orang sekarang ni banyak setakat kenal tetapi tidak berilmu pada benda. Contohnya kita tanya orang, awak kenal kereta? Kenal. Kereta tu apa? Dia ada 4 tayar lah. Lepas tu depan dia tu ada lampu, ada seat 6, ada seat 4, ada seat 2 pun ada. Itu kenal. Kita bukan berilmu tentang kereta, kita kenal. Kalau kereta lalu apa? Kereta kan? Dia kenal. Tapi orang yang berilmu tentang kereta, dia tahu habis dalam semua. Bila dia kata dia tahu enjin mana letak, lepas tu dia dengar bunyi lain macam, dia tahu ini rosak, ini orang panggil berilmu. Tu mekanik kereta, dia berilmu tentang kereta. Macam Islam, orang kenal Islam, tapi sekadar kenal, tapi tidak berilmu tentang Islam itu sendiri. Macam kita mengaji, kadang-kadang kita kenal apa yang disebut, tetapi kita tidak berilmu tentang. Jadi bila tidak berilmu, maka payah nak dapat penghayatan. Bila payah nak dapat penghayatan, maka payahlah kita nak sampai kepada tahap ma'rifah qalbiyah, mengenal Allah dengan hati kita. Itu pasal ramai sekarang ni tak tentu arah, ilmu tauhid dia tunggal langgar. Apa yang kita nak kena tahu? Kita kena tahu yang pertama sekali, kita nak kena tahu sifat wajib Allah, sifat mustahil bagi Allah,
sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, sifat yang harus bagi Nabi, dan sifat mustahil bagi Nabi. Dan kita belajar benda itu dan memahami apa maksud wujud, apa makna sifat salbiyah, apa sifat ma'ani, ada sifat ma'nawi, apa benda tu tuan-tuan, ma'ani, ma'nawi, apa benda-benda tu semua kita nak kena faham, barulah kita terlepas daripada beban kefarduan belajar ilmu tauhid. Dan kita amalkan pula benda tu pada diri kita. Ini baru betul selesai masalah. Itu satu yang pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, wajib belajar fardu, iaitu ilmu sir, ilmu rahsia. Ilmu apa Ustaz? Ini ilmu biarlah rahsia. Dah, masuk ilmu sir ni ilmu dalam. Maksudnya ilmu hati yang dipanggil tasawuf. Tasawuf wajib belajar. Saya berkata tasawuf dah wajib belajar. Dia istilah dia tasawuf tu. Maksud dia ilmu penyucian hati daripada sifat-sifat yang rosak. Sebab hati ni paling penting. Ibadat solat kita buat sampai hitam melegam dari kita pun, tapi kalau hati kita kotor, tak ikhlas, ada di situ riak, ada takabur, satu semua tak dikira. Ini itu wajib dalam Quran. Allah suruh cari benda ni. Daripada ilmu tawakal, ilmu akhlak. Maksudnya nak belajar hati macam mana? Iaitu kita belajar pertama, kita nak kena kenal apa dia maksiat hati. Yang kedua, kita kena tahu macam mana kalau dah ada maksiat tu dalam tu nak keluar. Yang ketiga pula, kita kena tahu macam mana pula nak menghalang hati tu daripada maksiat tu masuk. Dia kena tahu. Dia ada cara, dia ada jalan. Bukan main berdalam. Kalau saya tanya pada saya, tapi zikir ke tak? Dia bersih. Oh, senang-senang ni. Nak dapat zikir yang membersihkan tu tak macam mana? Kita nak menyapu rumah ni, dia ada menyapu sesuai. Nak menyapu bilik air, dia tak boleh pakai penyapu yang lawa menyapu dia. Dia kena ada pakai penyapu bilik air. Baru mudah dia sapu. Hati ni pula tuan-tuan, nak membersih dia, dia kena tahu. Bagaimana dia tunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu nak kena tahu. Kedua. Yang ketiga pula, ilmu syariah. Tiga-tiga dia ada. Ilmu syariat perlu ada dulu. Ilmu syariat tentang apa? Yang zahir itu tadi, yang rukun Islam. Iqamus salat, ita'uz zakat, shaum Ramadan, iqamus salat, sembahyang kita kena tahu rukun-rukun dia, syarat-syarat sah dia. Apa lagi? Tentang takbiratul ihram dia, tentang sujud dia. Kita bahas satu persatu, nak faham bagaimana supaya kita ni sembahyang sah sembahyang dia. Untuk rahmat Allah. Kemudian ita'uz zakat, iqamus salat, wa ita'uz zakat, keluar zakat. Kita nak kena tahu aku keluar zakat ni. Kadang bila kita tak ada ilmu, rupanya zakat kita tak keluar. Ni yang saya cuba risau orang-orang yang derma-derma ni. Kadang dia kata, Ustaz ni zakat saya RM4,000. Ni zakat saya RM1,000. Zakat apa? Engkau siapa? Nama engkau siapa? Siapa yang keluar zakat ni? Tadi kawan saya, dah kawan kau rupanya. Dia dah bagi wakil kat kau. Tak tahu pula. Saya selalu dengar pak wakil ni, wakil wali, tahu tak? Tuan-tuan, nama Allah tenang. Lepas tu nak tanya ni zakat ni. Zakat pendapatan kau, peternakan kau, pertanian kau. Zakat apa? Ada yang bagi saya, Ustaz, ni zakat advance. Saya selalu mengaji 2 tahun. Saya kena dengar zakat advance. Zakat pendapatan ada tak? Ini zakat saya untuk tahun depan. Kebetulan saya mesti mual. Saya keluarkan awal 5 tahun punya awal ni zakat. Gila. Mana boleh? Tidak sah. Ustaz, zakat pendapatan kita yang kita dah potong awal-awal tu Ustaz. Setiap bulan potong. Dia punya akad kita buat awal-awal dulu Ustaz. Ada. Tengok akad dulu. Akad tu macam mana nafas dia? Iaitu setiap bulan aku memotong dia dalam akad. Itu bukan hebat. Dia tak potong lagi. Sampai bulan tu boleh potong. Betul tak? Betul. Bila kita tak tahu, main keluar dia zakat. Nasib baiklah kita banyak taklid. Bila ni Ustaz saya keluar kat Jabatan Islam tak, dia beritahu saya apa benda saya nak lafal kan. Okey lah. Tapi kalau zakat tu je mungkin ia sah lah, mungkin zakat dia sah kan. Tapi bila kita tidak berilmu tentang benda tu, ayo benda ni nak kena tahu. Tak boleh hanya taklid putus kan. Kemudian yang tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam zakat kambing, akad lembu. Zakat kambing, dia ada kambing yang perlu zakat, ada kambing yang tak perlu zakat.
Kalau kambing tu semua makanan kau sediakan, air kau sediakan, semua kau sediakan, zakat. Kambing tu orang panggil kambing makhluk. Kambing makhluk tak kena zakat. Kambing yang kau bawa, lembu yang kau bawa, kau biar sempang dia kambing tinggi, aku kena zakat. Sebab apa? Makan dengan bumbu-bumbu tinggi semua dia belah. Ayat tu kena zakat. Tapi dia ayat tu, dia boleh bukan non Islam. Dia tak kena zakat. Nampak tuan-tuan? Macam mana lagi tak? Kemudian tuan-tuan ni zakat tentang perbahasan dia, hukum dia, apakah sunnah dia, tu semua nak kena tahu. Kemudian yang apa? Yang seterusnya Saum Ramadan, pasal puasa. Ni nak kita nak puasa. Tengok macam mana puasa kita, ilmu tentang puasa. Ini puasa mengikut dia, kita pun silap. Kita tahu hanya basic-basicnya saja, bukan dalam-dalam sangat. Yang wajib had kita belajar. Pokoknya kita tahu berilmu tentang puasa tu, dan kita selamat dengan puasa kita supaya puasa kita diterima Allah SWT. Dia satu lagi ilmu yang maksudnya kita kena gabung, iaitu ilmu syariat dengan ilmu hati tu tadi kena gabung. Barulah amalan tu diterima Allah SWT. Kalau puasa kita puasa tapi hati kita tidak rela, zakat kita bayar zakat tapi dalam keadaan bengang dan tension, benda ni mengganggu tuan-tuan. Ya, itu puasa. Kemudian hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, buat haji bagi yang mampu. Bila wajib, bila mampu. Anak kena tahu. Itu pasal sebelum pergi ikut kursus. Penting juga lah, kursus penting. Ikut supaya kita ada ilmu pergi haji. Jangan ikut je orang ke belakang. Kalau nak wakil untuk balik lontar jamaah, macam mana lafaz wakilnya, syarat-syarat dia macam mana. Lepas tu nak tawaf, lepas tu baju yang kita pakai macam mana, niat ihram macam mana, ihram haji. Lepas tu apa dam kita nak kena bayar. Lepas tu yang gugur daripada badan kita nak kena tengok macam mana kiraan dia. Itu semua nak kena tahu. Alah dah sekarang ni aku tahu kita tanya dalam tahu. Ini susah masalah. Tak kena mengaji. Mutawai itu ada beberapa orang pening kepala ceritanya. Dia pula punya tak berfaham. Dia terayulah kalau tengok. Mereka kita tak berkata lah. Tuan-tuan yang baca Allah yang kena jaga oleh. Ya, baik. Itu 3 ilmu. Cari 3 ilmu banyak. Tak payahlah bermasa ni, tak payah cerita yang hakikat-hakikat tu. Kita gerbang-gerbang, cerita cahaya-cahaya nur, ada nur. Tak payahlah bahas, kau cari 3 dulu. Ini cerita yang ada, tak perlu nak tanya tentang Ustaz, 7 lapis langit Ustaz. Kalau kita tengok 7 lapis langit, yang mana satu Ustaz? Ustaz boleh bayangkan tak yang mana lapis pertama, lapis kedua? Tak payah. Tak payah, benda tu memang 7 lapis pun. Kan? 3 tu betul-betul dulu. 3 ilmu tu yang asas. Ini tauhid pun tak boleh tak lagi. Itu pasal banyak akidah satu. Tuan-tuan tahu kalau berapa orang murtad sekarang ni? Dah 100,000 lebih dah tuan. So apa pun banyak cerita. Sebab apa? Ilmu tauhid yang sangat mudah. Apa? Mudah sangat. Tuan-tuan dan tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang bila belajar pula tak diganding dengan syariat. Jadi mengaku. Akhirnya pergi mana-mana. Dia munafik, semua munafik. Dah semayang pun tak boleh. Semayang pun jadi tak tolak. Nampak tuan-tuan? Tidak digandingkan dengan ilmu syariat. Okey. Tuan-tuan ada Allah janji lah. Jadi pokok sudah. Baik. Tuan-tuan dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok balik pada hadis kita tadi. Jauh kita begini. Dia Nabi SAW sebut tentang fajar, maka puasa fajar yang mana ketika bulan puasa ada fajar kadhib, fajar shadiq. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah, kemudian dikuatkan dengan hadis yang selepasnya, iaitu hadis 157. Walid Hakim min hadis Jabir nahwahu wa zada fil ladhi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhar innahu kadhaba sirham. Daripada riwayat Jabir dia kata apa? Kan hadis yang ada tu dia kata ada fajar tapi dia tak tahu macam mana. Dalam hadis ini ditambah dia kata apa? Innahu yadhhabu mustatilan. Fajar shadiq itu macam mana rupa dia? Yadhhabu mustatilan. Nabi SAW bila dia kata macam tu Nabi buat dia. Cahaya fajar shadiq macam mana? Macam ni. Nabi kata. Maknanya kita tengok kat langit ada satu cahaya yang memanjang. Dia macam cahaya merah putih. Tuan-tuan, kalau keluar rumah cuba keluar pukul 4 pagi, pukul 3 lebih 4 pagi, keluar rumah cuba tengok lagi. Dia akan ada cahaya putih di tengah-tengah tuan-tuan. Itu orang panggil fajar. Fajar shadiq. Itu kalau nak sungguh.
Okey, kalau fajar kazib macam mana? Dia naik ke atas. Dia punya cahaya putih itu naik ke atas. Oh, saya silap tadi. Kalau bangun pukul 3 ke pukul 4 yang kita nampak tu fajar kazib, iaitu macam mana cahaya dia naik ke atas. Kalau fajar sodik, dia bahkan dia kata macam serigala. Contoh tengok tak? Saya tengok tak ada macam serigala, tapi mungkin ada tu. Ekor dia ke, jadi dia ke, tapi dia naik. Tengoklah serigala, saya tengok TV je. Tengok malam ni lawak, dia tengok tu. Tengok ekonomi Batasiah, tengok kita Hindustan, itu pun tak tengok. Itulah bangun pukul 4 pagi tengok. Saya masalah pukul 4 pagi Ustaz. Saya di alam lain Ustaz. Saya susah nak bangun. Alam dunia Ustaz. Itu dunia kau. Saya teringat saya pergi gerak mengaji tuan-tuan Kelantan. Pondok Seligi. Saya pergi Pondok Seligi. Itu ada pondok yang menuju tersebut. Bawa jalan bawah ni. Faham Kelantan dengan Kelantan paling banyak pondok dia pergi. Pergi Pondok Seligi. Di situ tuan guru dia, tuan guru Tauhid, iaitu Baba Hamid. Dia Bob. Dia asal Patani, orang panggil dia Baba. Tuan guru lah tu, Bob. 86 tahun tuan-tuan. Cukup tua, 86 tahun umur. 86 tahun umur dia. Ada anak kecil umur 2 tahun. Bini nombor 3. Oh, dia nak kata dia jalan 86 tahun. Macam umur 20 lebih tuan-tuan. Saya tanya apa rahsia dia. Dia berjuang dalam hutan 13 tahun menentang orang kufar. Lepas tu amalan dia kepada wirid-wirid dan sebagainya, Allah beri dia kesihatan. Tak apalah, kita ni dia kuat, bukanlah mesti kuat tunjuk dengan kahwin banyak. Bukan semestinya orang. Kan Nabi kata yang kuat ni apa? Yang boleh menguasai kemarahan. Kahwin banyak, habis serabut, dia asyik pakai amun aja. Tak kuat mana ke? Tuan-tuan tak? Jadi maksudnya begitu. Cuma nak beritahu apa ni, orang cukup hebat. Memang Tok Wali lah. Sebab ramai orang nak kenalkan dia, tapi semua tak dapat. Iaitu melambung, pancit, macam-macam. Jadi sebelah pondok dia ni ada satu jeram. Jeram ni, jeram macam air terjun. Jeram ni dulu nama Jeram Mok Nenek. Panggil Jeram Mok Nenek. Sebelum tu jeram matukan nama berubah-ubah. Last kali jeram ni dinamakan sekarang ni, nama dia Jeram Mengaji. Jeram mengaji. Maknanya mengaji Quran maksud. Jadi saya pergi Jeram tu sebab kita duduk situ 2 malam. Tempat tu tak berapa orang tahu sangat sebab tak komersial sangat. Tapi orang dah mula naik kan, dah buat bangunan, budak-budak Iwan buat orang situ, tapi tak berapa banyak orang tahu. Jeram mengaji. Pergi duduk situ tuan-tuan. Memang betul tuan-tuan. Pukul 3-4 pagi tuan-tuan, punya kuat orang mengaji tuan-tuan. Ini Ustaz Nasaruddin Daud pun dengar. Ustaz Nasaruddin Daud, dia dengar orang khutbah. Sebab khutbah ni tuan-tuan. Khutbah. Jadi dengar khutbah. Jadi dia pun tanya. Ada kampung dengan dalam ni dia tanya. Dia tanya Tok Wi yang jaga tempat. Tok Wi, ada orang khutbah ke? Ada apa ke? Tak ada hotel. Masih ada? Masih tak ada. Tapi apa tu dengar orang khutbah dalam. Tok Wi pun tersenyum. Kalau dia cakap tu dia lagi dengar, dia tak selalu. Pukul 3 pagi. Tuan-tuan tahu kami duduk kat Syirih tu. Pukul 3 pagi ada orang ketuk pintu tuan. Qiyam. Asal Arab lagi tuan. Bangun, qiyam mulai, bangun, qiyam. Rupanya bila ada satu Tok Wi tanya Tok Wi kenapa dia tidak mengaji. Memang di situ ada makhluk Allah yang lain, tapi makhluk yang cukup berpegang dengan agama Allah. Makhluk halus tapi orang baik. Dia kerja lumayan. Itu pasal dia tak terima kalau yang datang tu jadi budak-budak muda datang mak apa semua nama kau pergi je lah lain. Kau tak benar boleh dia. Tuan-tuan macam apa dia tak tahu. Tempat tu dia. Dan hari yang keberapa kita tengok dekat langit la ilaha illallah. Di tempat tu di langit, ya. Maknanya tak apalah Allah nak tunjuk kebesaran. Tapi sampai begitu saja. Dan memang pukul 3 pukul 4 pagi dengar mengaji. Bunyi air tapi kita dengar betul-betul bunyi orang mengaji. Ramai macam macam Yasin. Pergi dah try tuan. Mengikut ilmu saya kalau tak dengar tu tak lama dah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebesaran Allah. Tak pelik benda tu bukan benda yang pelik ke apa, tak ada. Sebab makhluk Allah memang ada yang kita nampak, ada yang tak nampak. Dan ada yang Islam, ada yang kafir. Jadi yang Islam tu lebih benar. Kalau Allah nak zahirkan, Allah zahir.
Jadi banyak ada para ulama kata bila nak masuk bulan Rajab tu banyak benda-benda ni kadang Allah menampakkan kebesarannya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana boleh sampai sini tadi? Wajar. Itu tidak boleh. Ya, wajar tadi yang nampak langit. 2, 3, 4 pagi tadi dia jadi cerita. Pergi. Mana tahu kita kat sini keluar-keluar dengan orang ngaji lah. Mana dah tahu tuan-tuan. Jadi pam ngaji pula. Bukan pam tu. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Tak apalah tu. Yang penting kita nak beritahu bahawa cuba kita usaha sikit nak kenal Allah, nak kenal apa benda yang ditunjukkan ni, keluarlah sekejap. Satu hari kita keluar, boleh bangun pagi, bola kita boleh set masa, kita boleh bangun dah. Ini nak tengok benda tu pun boleh, insyaAllah. Jika mengaji dekat mana? Dia dekat daerah Pondok Selidi. Dia Selidi. Dia Pasir Putih. Dia Pasir Putih. Hujung Pasir Putih. Dia hujung Pasir Putih. Hutan tu memang kerajaan Kelantan memang hutan tu buat simpan, memang tidak boleh diambil pokok dia ditebang, tak ada, tak boleh. Itu memang tempat tu memang dilarang. Dan Tok Wi tu orang Kelantan ni tuan-tuan yang jago sharing, saya borak dengan dia. Dia cerita suddenly dari aku, dia cerita bak kawak efek, bak usul ke orang jago sharing, cakap bak-bak ni terror tuan-tuan. Orang ngaji pondok, ngaji kat pondok Seligi, dia ngaji kat pondok tu, ngaji pondok je lah pakai kain dia, kadang tak pakai sepeda pun. Tapi tuan-tuan kata Allah okey, ada kita dengan sepeda, semua spekat, kasut, main lagi kerja nektar sampai kaki tekak kan, tapi tak ada pun. Orang malu juga. Baik, yang tu buat-buat tu kenal Allah SWT. Baik, jadi kita kena usaha semua tuan-tuan, insyaAllah. Baik, kita tengok pada hadis yang seterusnya tuan-tuan. Hadis yang ke-158. tuan-tuan. Boleh tak bangun ni tuan-tuan? Saya memang mana-mana suruh bangun ni. Sekejap ni masuk jalan. Ini cepatkan jantung dia kan. Tapi dia bangun cepat. Tapi kalau kita baca hadis ni. Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha." Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahaha wa asluhu fi sahihain. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amalan itu adalah sembahyang pada awal waktunya. Ini diriwayatkan Tirmidzi dan hadis ini hadis sahih dan asalnya datang daripada Sahihain Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini bila kita mengaji, maka akan timbul perbahasan. Ustaz, Nabi kata, hadis itu jelas Nabi kata semayang pada awal waktu. Itu yang paling afdal. Jadi Ustaz, bagaimana yang Ustaz sebut sebelum-sebelum ni ada hadis yang mengatakan bahawa Isyak Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartu an yu'akhir salat al-isya ila thuluthil lail. Yang semayang Isyak suruh lewatkan sampai 1/3 malam. Tapi hadis ni Ustaz jelas menunjukkan kita semua semayang. Jadi macam mana Ustaz? Hadis yang Ustaz sebut tu tadi datang sebelum tu dinasahkan ke atau macam mana? Ya. Kita pegang yang paling kuat dapat jumhur ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahawa hadis yang ini umum. Kalau kita tengok hadis ini memang datang dulu. Hadis ini umum, maka yang hadis semayang Isya, hadis zuhur yang kata bila panas sangat suruh lewatkan sampai sejuk. Itu semuanya dalam rahmat Allah adalah mengkhususkan hadis yang umum. Jadi ini dalam bab am dan khas. Dalam bab am dan khas di situ tidak ada perlawanan. Sebab yang ini am dikhususkan dengan hadis yang serupa. Maka itu tak ada masalah tuan-tuan. Lepas tu mungkin ada orang tanya, Ustaz, saya ada dengar hadis-hadis lain, ada yang kata jihad yang paling afdal, ada yang saya dengar pula jihad yang paling afdal. Jadi yang sebenarnya yang paling afdal-afdalnya ni yang mana satu? Semayang pada awal waktu ke, berperang ke jalan Allah ke, ataupun macam mana? Atau menghormatkan ibu bapa ke? Jadi dalam kitab ini mengatakan bahawa Nabi SAW bi'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara kulla mukhatib bima huwa aliyah. Nabi ni bila bercakap dengan orang yang bertanya, yang paling sesuai untuk mereka. Bila Nabi tanya, bila orang bertanya, Nabi akan cakap. Contohnya Nabi tengok orang yang berani, maka Nabi kata, dia yang paling afdal di jalan Allah, iaitu berjihad di jalan Allah. Bila Allah tengok orang Nabi SAW, bila dia tengok orang yang apa ni,
Yang tak clear. Ini dia bagi contoh yang syujah, yang berani. Bila berani, maka Nabi kata pada dia jihad di jalan Allah. Kemudian bila orang yang datang tu kaya, dia tanya, dia duit banyak. Dia tanya, wal ghina afdalul amal fi haqqi as-sadaqah. Bila yang datang tu tanya yang kaya, dia tanya, ya Rasulullah, yang mana lebih baik, amalan mana yang paling baik, yang lebih afdal bagi diriku? Maka Nabi kata, sedekah. Nampak? Ada hadis-hadis Nabi kata. Sebab apa? Nabi tengok dia ni kaya, elok sedekah, jihad sedekah. Yang tak ada duit, tapi berani, nampak kekuatan badan, Nabi kata jihad di jalan Allah. Ada yang Nabi tengok, pemalas semayang ke, nampak lapar, ni banyak duduk, iaitu awal semayang. Nabi mendengar akhatibun nas ala qadri uqulihim. Nabi bercakap ikut kadar akal mereka. Nampak keadaan mereka. Ini yang kaedah bila fatwa-fatwa apa sebagainya diguna kaedah yang Nabi SAW. Jadi kalau itu pasal kadang-kadang ada orang kaya-kaya datang tanya saya, Ustaz, saya ni Ustaz, saya semua ada alhamdulillah, saya banyak Ustaz. Jadi apa yang patut saya buat Ustaz? Sedekah. Yang datang sini sedekah. Ustaz, asyik orang kali datang Ustaz kata sedekah. Ustaz tak ada kesempatan ke? Ada yang tak buat lagi. Tapi pun Nabi lah. Nabi kata bila orang kaya datang tak ada sedekah dia lah. Untuk dia banyak duit, apa dia simpan? Sedekah. Kerana itu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita ingat kita dah bertakwa, muttaqin. Dia orang muttaqin ni, nak sampai muttaqin ni jauh tuan-tuan. Dia tuan-tuan rahmat Allah. Kalau kita ni contohnya kita belajar, lepas tu kita keluar maintain setiap minggu, kita bagi kat semayang Jumaat tu 20 sen. Setiap minggu 20 sen. Kita ni orang baik tuan-tuan. Orang panggil kita ni abrar. Orang baik. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang atas tu, dia daripada dia struktur dia, kalau kita belajar dalam waktu dia start daripada makrifat akliyah, dia turun daripada makrifat qalbiyah, daripada makrifat qabliyah, dia pergi kepada maqam syukri, daripada maqam syukri naik kepada maqam ihsan, daripada maqam ihsan naik kepada maqam muqarrabin, daripada muqarrabin naik kepada maqam muttaqin. Baru sampai muttaqin. Dia kalau orang tu dia baik, dia biasanya makrifat akliyah, dia beramal tapi ngam-ngam. Kalau semayang tu kalau dibalik, dah masuk waktu orang nak semayang, nanti sana, nak tidur, nanti sejam je kejut apa. Lepas tu dia tak pernah tinggal semayang, tapi dia semayang macam tu. Sampai ni dia orang baik lah. Maknanya dia tak tinggal semayang. Sebab semayang tak kisah, permulaan boleh, tengah boleh, jangan sampai keluar, sudah. Tapi bagi orang yang muqarrabin, bila dia balik dia letih. Bila dia letih dia kata nak tidur dulu lah. Lepas tu dia terfikir dapat kalau aku tidur dia tiba-tiba mati, tak sempat semayang subuh lagi. Allah, macam mana aku nak menghadap Allah? Akhirnya dia pergi mandi, dia segar badannya, dia paksa diri, dia nak semayang. Ini orang muqarrabin, nak mendekatkan diri, dia lebih tinggi sikit. Kerana itu para ulama kata apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik adalah keburukan bagi orang-orang yang muqarrabin. Nampak? Yang sedekah 20 sen itu orang baik. Tapi kalau orang yang muqarrabin, dia kata, 20 sen sikit sangat, dia kata, aku ni duit banyak, tak ada habis dia. Jadi dia sedekah lebih daripada. Yang sampai tak habis sampai muttaqin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar habis pun harta dia. Sayyidina Umar separuh pada harta dia. Jadi perjalanan kita masih jauh. Jadi jangan kita baru maintain pergi masjid, pergi surau. Saya ni rasa dah makam muttaqin Ustaz. Saya ingat kat Terengganu saya last jumpa Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar itu jumpa kat surau Ladang. Belajar-belajar pun duduk minta dia tu kau pergi ngajar, dia kata Ustaz cakap dah dulu sikit bagi semangat belajar-belajar. Dia buka mic. Kita selalu cerita masalah budak-budak jahat, budak-budak nakal, orang baik tak baik. Tapi masalah orang baik adalah rasa diri dia baik. Tak begitu. Kenapa? Orang-orang baik ni masalah dia rasa diri dia baik. Bila rasa diri baik, jadi dia tak boleh improve lagi. Dia rasa gelas dia dah penuh, maka tak boleh nak tambah lagi. Ini masalah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok Rasulullah nak sampai muttaqin itu perjalanan dia banyak bertekad. Tapi tak susah kok. Sebab Allah kata apa? Nabi kata apa? Innal yasir 'ala al-maysar. Yang mudah tu yang dipermudahkan. Ada seorang mungkin dalam 2 hari saja dia boleh sampai ke muttaqin. Tak usah ya, kalau Allah mudah boleh. Ada orang mungkin bertahun-tahun. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Itu ulama tauhid kita dah meninggal, Ustaz Ghazali Rasulullah. Saya kat Kelantan tu dapat misi. Ini ulama yang Masya Allah, pernah sekali dalam ceramah dia buat itu. Dia kata kalau buatkan mic, kita nak belakang mic, mesti buat mic. Sebab ada tetamu kat luar dia. Lepas tu dia kata, kalau apa yang saya buat ni salah, dia kata, saya minta tembak mic kat. Ini ulama tauhid.
Kalau saya mati, maka memang saya tak betul. Kalau saya hidup lagi, saya lah benar. Dalam kali boleh bersila dengan ceramah saya. Tak ada yang dah meninggal. Lepas tu yang berjuang dengan harta, iaitu Haji Abdul Rahman di Syekh Syelah 18. Nah, dia Abdul Rahman di Syekh Syelah 18. Nah, saya cakap di kan dia tak suka pula. Dia pas kawasan Syekh Syelah 18 kan. Dia ni keluar duit sebelah kanan, kiri tak tahu. Hampir juta. Ni ada yang setengah juta membantu. Sama ada membantu orang yang memerlukan atau membantu perjuangan-perjuangan. Dia meninggal tuan-tuan, orang banyak menangis dan ramai orang sembahyang jenazah. Ini Allah beri kemuliaan. Jadi kita ni tuan-tuan, usahalah dalam perjalanan kita dia tak ada. Dan dia meninggal mudah tuan-tuan. Pagi tu tuan-tuan, pagi tu dia berjoging tuan-tuan. Dengar ni, mau meninggal ni, kita tak tahu bila dia meninggal. Tuan-tuan akan tengok dia berjoging tuan-tuan. Berjoging. Dia balik, dia tak biasa sangat azan. Siap tu pagi tu dia azan. Lepas tu dia berjoging tuan-tuan. Lepas tu dia duduk. Dia duduk makan dengan rumah isi, makan dosis, nak makan lagi terus meninggal. Mudah dia meninggal. Tengah duduk. Tengah nak makan dosis dah kan? Meninggal. Mudah sangat, tak menyusah orang. Kita di kadang-kadang hidup dan menyusah orang, mati menyusah orang. Ini masalah ni. Ya? Jadi ingat tu tuan-tuan Allah. Saya tegur supaya tak cakap tu kalau boleh ikut dia tuan-tuan. Saya hormat tua-tua, tapi dalam ilmu. Haji, saya bercakap ni Haji, hormat sikit. Nak saya mengajar sini, hormat sikit. Saya hormat tua-tua, tapi bila saya mengajar dia rahmat dengan tua. Jangan buat macam tu. Terangkan rahmat Allah SWT. Saya minta maaf dia. Kadang bila kita cakap dia tu tak mendengar. Jadi tuan-tuan dengan rahmat Allah, saya diajar guru saya mendengar. Ingat sikit. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berkata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwaab al-ilmi dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaq al-hasanah wal hilmi ya yassirna bil akhlaq min al-hud. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan besar kami selepas ini dosa terjadi dari kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka tidak mengetahui. Ya Allah, beri petunjuk pada jalan mereka dan diri juga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Takbir.